Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, tamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat dan peluang yang Allah kurniakan pada kita ini dalam membicarakan tentang tajuk mengenai fitnah kubur dan juga suasana azab kubur yang berlaku dan bagaimana kita nak bebaskan diri kita daripada ataupun terselamat daripada terkena azab kubur dan fitnah kubur. Tajuk ni merupakan tajuk yang masih lagi kita sebut dan kita ulang. Sebelum daripada ni kita sebut tentang mengenai yang dalam kitab Tazkirah fi Ahwal Maut, cerita tentang mengenai 5 amalan yang menyebabkan kita ni terselamat daripada terkena fitnah kubur. Amalan yang pertama yang pernah kita sebut sebelum daripada ini ialah amalan ribat. Ribat ni merupakan satu amalan yang diajar supaya kita menjadi penjaga-penjaga negara ataupun orang yang berjaga, yang menjadi, kalau istilah kita sekarang ni, frontliner lah. Orang yang berada di barisan hadapan dalam mempertahankan negara daripada kena serangan musuh. Alhamdulillah, dalam hidup kita ni, orang kita akhir ini mula tersedar dan mula kita rasa bahawa musuh ni rupa-rupanya tidak yang zahir saja, tetapi ada juga musuh yang kita tak nampak. Musuh yang dua-dua musuh. Lama dah Islam diajar pada kita bahawa hidup kita ni diajar supaya berhati-hati terhadap musuh yang nampak dan musuh yang tak nampak. Musuh yang nampak ni yang kita sebut dengan apa dia? Orang kafir yang tak beriman pada Allah, yang lawan. Musuh yang nampak ni ialah orang munafik dan sebagainya. Orang zalim dan seumpamanya. Mungkin yang ni kita fahamlah. Musuh yang nampak, yang zahir. Tapi musuh yang tak nampak, Allah dah sebut dah. Kamu kena jaga daripada serangan syaitan. Syaitan ni merupakan menyerang umat manusia ni. Dia akan serang dan serang umat manusia sehingga manusia ni dalam keadaan yang manusia ni tak sedar yang dia sedang diserang oleh syaitan itu. Terakhir ini masyarakat kita mula nampak ada lagi musuh yang tak nampak. Apa dia? Yang disebut dengan COVID-19. Ni musuh yang tak nampak, yang menyerang umat manusia, yang menyebabkan ramai berlaku kematian. Yang mati jasad orang nampak, mati jasad, tapi mati hati orang kita tak nampak. Islam diajar supaya kita ni jadi seorang yang ribat. Ribat ni maknanya orang yang berjaga-jaga terhadap musuh. Dalam hidup dia kawal diri dia, keluarga dia, negara dia daripada terkena serangan musuh. Bila musuh menyerang kita, yang menyebabkan di waktu ini kita ni ramai di kalangan kita rebah. Kerana apa dia? Kerana kita tak ada yang disebut dengan ribat. Dan kita akan gugur dan kalah. Islam dia nak suruh kita ni, pahala ribat ni besar. Allah jadikan demikian. Nak suruh kita berjaga-jaga. Islam nak suruh kita berjaga-jaga. Lalu Islam suruh pada diri kita ni, dalam hidup kita ni, sentiasa mengawal keadaan, mengawal suasana. Supaya kita ni sentiasa ada dalam keadaan ribat sedemikian rupa. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang ribat ni, Rasulullah kata, ribatu yaumin wa lailah khairum min siyami syahrin wa qiyami. Kita berjaga malam, satu hari satu malam, jaga. Berjaga-jaga dalam keadaan yang kita berhati-hati dengan musuh ini ataupun berada pada barisan hadapan. Frontliner ni, dia berada pada barisan hadapan tu satu malam je. Khairum min siyam. Lebih baik daripada dia puasa selama 1 bulan. Wa qiyamih, dan bangun tahajud tiap-tiap malam. Bangun tahajud tiap-tiap malam. Wa immata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Kalau sekiranya dia mati kerana dia ribat mempertahankan negara dalam keadaan yang dia ni jaga-jaga negara daripada terkena serangan musuh ni, maka dia akan dapat pahala
sebagaimana yang dilakukan wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan, dan dia akan dapat pahala sebagaimana yang dilakukan tiap-tiap hari yang dia riba itu. Kemudian dan diberi pada diri dia rezeki, dan juga ditenangkan pada dia dan diselamatkan dia daripada kena fitnah dalam kubur nanti. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu amalan yang kita diajar supaya kita ni jaga-jaga pada diri kita. Amalan yang pertama yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur yang disebut dengan ribat. Ini yang kita kena letak dalam tuk badan kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kullul mayyit yukhtamu ala amali. Setiap orang yang mati itu ditutup dengan, akan tertutup amalan dia. Yukhtamu ala amali. Orang yang mati ini tertutup amalan dia. Illal murabit, kecuali orang yang ribat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Kerana amalan ribat ni, orang yang berada frontliner ni, berada di barisan hadapan, sama ada di sempadan negara, sama ada di polis, sama ada doktor, sama ada nurse, sama ada para asatizah, semua ni berada pada barisan hadapan ini, yang dianya akan subur amalan-amalan dia, rezeki dia tadi, sehingga bila? Ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Wa yu'ammanu min fattanil qabr, dan bila dia mati, dia akan selamat daripada fitnah kubur. Allahu Akbar. Allah bagi orang yang demikian. Ini amalan yang pertama yang boleh menyebabkan seorang tersebut terselamat daripada yang namakan dengan fitnah kubur. Amalan kedua pada hari ini kita nak sebut tentang amalan kedua yang boleh menyelamatkan seorang dalam kubur ialah mati syahid di jalan Allah. Mati syahid di jalan Allah ni merupakan amalan yang boleh menyelamatkan kita waktu mana kita berada keseorangan. Kebaikan yang kita buat di atas dunia ni, bila kita masuk dalam kubur, pahala-pahala kita ni berterusan dan kita tidak ada fitnah kubur. Apa dia? Yang kedua ni mati syahid. Diriwayatkan oleh Rashid bin Sa'ad daripada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang lelaki mengajukan tanyaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan fitnah bagi mereka yang mati syahid dalam kuburnya ya Rasulullah? Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang mati syahid bila dia masuk dalam kubur, kena juga ke dia azab kubur ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, cukuplah kilatan mata pedang atas kepalanya sebagai satu ujian yang besar dalam kehidupannya. Ini kalau zaman kita, peluru-peluru yang melayang-melayang bersimpang siur tu, di saat mana bersimpang siur peluru tu, tiba-tiba gentar tak gentar jiwa dia. Jiwa dia tu takut kena peluru-peluru tadi. Ataupun yang disebut dengan kilatan pedang tu, menjadikan kecil tubuh badan dia. Rasa takut tubuh badan dia ni sendiri. Tapi dia lawan juga. Yang tu ketakutan dia tu menjadikan keamanan dia dalam kubur. Waktu mana dia dalam kubur nanti, tak ada dah fitnah kubur berlaku pada diri dia. Allahu Akbar. Ni kelebihan orang mati syahid lah. Demikian juga terdapat satu hadis dalam Sunan Ibn Majah dan juga Jami' At-Tirmizi serta daripada Miqdam bin Al-Dikar yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, orang yang mati syahid di sisi Allah akan mendapat 6 keistimewaan berikut. Ini ingat betul-betul ya. Kelebihan orang yang mati syahid. Siapa-siapa yang mati syahid, Allah bagi 6 kelebihan pada diri dia. 6 kelebihan apa dia? Yang pertamanya, dosanya diampuni ketika mana pertama kali darahnya menitis jatuh ke bumi. Yang pertama, dosa-dosa dia. Dosa apa pun yang dia buat sebelum daripada ni, kecuali syirik pada Allah lah. Maknanya dosa yang dia buat sebelum daripada ni, dosa minum arak, dosa berjudi, dosa mengumpat, dosa-dosa apa pun, bila darah dia jatuh di atas muka bumi itu, bila kena pup sekali tubuh badan dia tu, peluru tu, kemudian tersembur, mercik darah keluar tubuh badan dia tu, belum jatuh ke muka bumi itu, dosa dia sudah diampun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah ampun dosa dia. Yang kedua, diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya dalam syurga. Bila dia gugur tu, dia nampak terus tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Bila dia gugur syahid tu, nampak terus tempat dia. Di mana Allah sediakan tempat dia di dalam syurga Allah. Dua, yang ketiganya,
orang yang mati syahid masuk dalam kubur, tak ada fitnah kubur, tak ada azab kubur. Orang yang mati syahid tak terkena langsung. Ini kelebihan orang mati syahid lah. Allah jadikan kelebihan untuk orang yang berjuang di jalan Allah, mempertahankan agama Allah dalam hidup dia, lalu dia gugur syahid di jalan Allah. Yang ni kita kena sebutlah kepada setiap umat Islam, pada setiap anak-anak kita. Bila hidup ni, kena berjuang untuk Islam. Jangan berjuang untuk perut. Jangan berjuang untuk yang disebut dengan apa dia, diri sendiri. Jangan fikir tentang poket kita, kenyangnya keluarga kita. Jangan. Fikir terhadap Islam terlebih dahulu. Yang kedua, untuk keluarga dan sebagainya, datang lepas pada tersebut. Allah akan kurniakan rezeki pada kita lepas pada tersebut. Dengan syarat, jadikan Islam ni jadi keutamaan. Orang nak kata kita perdagangkan agama ke, orang nak kata kita jual beli agama ke, tu dia. Tapi yang penting kita buat kerana Allah. Bila kita buat tu kerana Islam, dalam hidup kita ni nak suruh naik agama Allah Subhanahu Wa Taala, pahala ganjaran tu Allah bagi apa dia? Bila kita berjuang sampai orang bunuh kita, mempertahankan Islam. Dalam keadaan sebegini, tempat kitanya bila masuk dalam kubur tersamak daripada azab kubur. 3, orang yang mati syahid ni sendiri. Yang keempat, orang yang mati syahid selamat daripada kedahsyatan yang paling besar saat mana bangun di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Bangun saja daripada di padang mahsyar tu dahsyat, yang lebih teruk daripada barzah. Bangun-bangun kelam kabut manusia di padang mahsyar, orang yang mati syahid Allah jadikan pada diri dia tenang je, datang dalam keadaan lapang je jiwa dia, menghadap di hadapan Allah di padang mahsyar. Yang kelima, diberikan mahkota kehormatan berupa batu kemuliaan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang mati syahid, dia bangun di padang mahsyar nanti, dia akan jalan berdiri itu, bergerak di padang mahsyar tu dalam keadaan mahkota yang indah yang dipakai di atas kepala dia. Kerana orang lain di atas dunia sibuk cari harta benda, sibuk nak cari kemewahan, cari. Dia, orang yang mati syahid ni, Allah bagi pada dia pakaian yang indah. Waktu mana dia jalan tu, mahkota yang dipakai tu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Tak boleh nak dibayang lah. Orang kita kan bila bicara tentang batu permata, misal contohnya, sampai orang kita kalau sebut berapa harga, 300,000, 400,000, bulat mata-mata. Ada yang dulu kita riuh pasal batu permata ni, cincin ni, harga 2.4 juta, 2.6 juta, 2 sampai 4 juta, 5 juta. Semua orang kita ni kelam kabut kan. Allah, mahalnya. Di akhirat nanti, orang yang mati syahid, Allah jadikan pada diri dia mahkota di kepala dia tu, permata yang cantik, yang sebiji-sebiji tu lebih jauh nilai dia daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Allah bagi kelebihannya daripada dunia serta isinya. Yang keenamnya, orang yang mati syahid diberi kepadanya dengan 72 bidadari dan dapat memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. 72 orang bidadari. Dan bidadari untuk dia, yang orang mati syahid ni, Allah bagi pada diri dia 72 bidadari yang jaga diri dia. Kenapa 72 tu? Wallahu a'lam lah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kelebihan orang yang mati syahid ni, dia diberi dan dikahwinkan dengan dia seramai 72 orang bidadari. Orang perempuan kata, kami orang perempuan, Allah bagi bidadara. Senang ceritanya. Maknanya kawalan untuk diri dia. Dan memberi syafaat. Dia pula dapat bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga dia yang confirm berada dalam neraka, tarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Confirm dah. Ahli keluarga dia ni berada dalam neraka dah. Dia boleh tarik 70 orang daripada ahli keluarga dia yang berada dalam neraka, tarik masuk dalam syurga Allah dengan syafaat yang datang daripada apa dia? Daripada yang disebut kematian syahid dia di jalan Allah. Ada alim ulama tanya, dia dah masuk neraka ke baru ditarik? Alim ulama jawab, tak. Dia sepatutnya dia masuk neraka, tiba-tiba terhalang daripada seorang ni. Seorang ni disebut orang ni, dianya aku nak bagi syafaat, ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala benarkan orang yang disebut nama tu, kerana dekatnya dia dengan orang yang demikian, yang confirm masuk neraka tu, ditarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni atas dunia ni, biar kita ni dalam keadaan yang
bersahabat dengan orang-orang yang ada potensi, orang yang hidup berjuang di jalan Allah. Jangan kita bersahabat dengan orang yang hidup berjuang untuk harta benda. Ramai orang kita ni, dia cari orang-orang kaya. Dia konon, orang tanya, kenapa kawan dengan orang kaya? Oh, paling tidak kita boleh tumpang kekayaan dia. Jangan. Hidup kita ni bukan nak suruh bersahabat dengan orang kaya, tapi bersahabatlah dengan orang yang soleh, yang boleh tolong kita, memberi syafaat pada kita di akhirat nanti. Carilah orang-orang yang boleh menyelamatkan kita ni di atas dunia ni. Jangan kita sibuk bersahabat dengan orang-orang yang menyebabkan kita ni terhunjam ke dalam api neraka Allah, ataupun terjunam ke dalam api neraka Allah. Punca sahabat kita, jangan. Lalu kita cari orang-orang yang mana-mana ada orang-orang yang soleh di kalangan kita, orang-orang yang ketaatan dia lebih jauh, lebih baik daripada kita, kita pergi dekat dengan orang-orang macam ni. Bersahabat dengan orang macam ni. Hadis ini diriwayatkan melalui lafaz At-Tirmizi. Beliau mengatakan hadis tersebut hasan sahih gharib. Dia panggil demikian. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah dinyatakan diberi perhiasan iman sebagai ganti ungkapan diberi mahkota kehormatan tadi. Itu berbeza-beza lah. Disebut, digambarkan demikian. Kemudian yang tu amalan yang kebaikan yang kedua yang boleh menyelamatkan seorang daripada fitnah kubur. Dua. Yang ketiga, kebaikan yang tiga ialah bacaan Al-Quran yang dibaca sepanjang mana dia hidup di atas dunia. Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Sepanjang kita hidup di atas dunia ni, di antara amalan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ialah baca Quran. Baca Quran kena jadi rajin. Jangan malas. Saya sebut banyak kali lah. Al-Quran di kalangan kita ni jangan sampai tak boleh baca. Jangan ada orang Islam kita tak boleh baca Quran. Pelik lah. Kita orang Islam, tiba-tiba kita tak boleh baca Al-Quran Karim. Kenapa dia kita tak boleh baca Quran? Kerana kesibukan kita dengan urusan dunia. Sampai kita tak boleh baca. Tak boleh baca. Yang tak boleh baca. Yang kedua, dah boleh baca, tolong buat amalan tiap-tiap hari. Al-Quran Karim. Al-Quran Karim ni, kena kita baca sebanyak mana? Sebanyak mana kita makan. Setiap hari kita makan berapa kali? Berapa kali kita makan sehari? Ada orang jawab 2 kali, ada orang jawab 3 kali. Banyak itulah kita kena makan. Makanan, kerana tiap kali mana kita makan untuk jasad kita. Dia makan untuk jasad kita, lama-lama kita makan makanan biasa ni. Kita makan tiap-tiap hari tersebut, makan tiap-tiap hari tersebut, makanan yang kita makan ni, lama-lama mati jasad kita. Tapi baca Quran untuk roh kita. Tiap kali mana kita baca, dia akan menyuburkan roh kita ni. Akan subur. Kemudian sampai peringkat waktu mana dalam keadaan kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, pahala-pahala pada diri kita ni, bacaan Al-Quran tu berterusan. Di antaranya, bila kita masuk dalam kubur. Itu kelebihan. Ibnu Abbas berkata, seorang sahabat Rasulullah mendirikan kemah di atas sebuah kubur. Ini cerita daripada Ibnu Abbas. Ada seorang sahabat yang datang, kemudian dia pergi jumpa dengan satu kawasan yang dia nampak lapang sikit, dia buat kubur. Dia buat kemah di atas kubur itu. Dia pun tak tahu bawah tu kubur. Kerana sebelum itu dia tidak tahu bahawa tempat itu adalah kubur. Dia buat kemah, tidur di atas tempat tersebut. Pada waktu itu dia mendengar dari dalam kubur itu seorang membaca surah Al-Mulk sehingga habis surah Al-Mulk tadi, sehingga khatam. Baca, dengar. Dia tidur tu, dengar tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia dengar orang tu dalam tanah tu suara orang baca surah Al-Mulk sehingga habis surah Al-Mulk itu. Dengar saja. Lalu dia mengadu perkara itu kepada Nabi SAW. Keesokan hari dia bangun, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendirikan sebuah kemah di atas sebuah kubur. Aku tidak tahu bahawa itu adalah kubur seorang. Pada masa itu, aku mendengar seorang membaca surah Al-Mulk hingga tamat daripada dalam kubur itu. Dia sebut demikian. Ya Rasulullah, aku dengar orang tu, dia dalam tanah tu, dengar suara dalam tanah orang baca surah Al-Mulk sampai habis ya Rasulullah. Sahabat ni pun berani juga. Kalau kita lah dengar suara macam tu, tengok tak ada orang, lari lintang pukang dah kitanya. Tapi dianya tak. Dianya bila dia dengar
dengar aja begitu, dia dengar sampai habis bacaan yang baca. Lalu dia sebut dalam kubur itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula sebut, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hiyal mani'ah. Rasulullah sebut surah Al-Mulk ini surah yang mani'ah, menghalang daripada apa dia? Hiyal munjiyah, dan dia juga menyelamatkan seseorang daripada apa dia? Min adzabil qabr, daripada azab kubur. Rasulullah sebut demikian. Surah Al-Mulk ni, bila kalian duduk, saya saja baca surah Al-Mulk. Barakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahman. Ni kita baca je. Di bibir kita tu tak ada kerja je baca surah Al-Mulk. Tak ada kerja je baca surah Al-Mulk. Misal contohnya, masuk dalam kubur, tak ada azab kubur, dan tiada yang disebut dengan satu benda yang menakutkan yang datang pada kita saat mana kita dalam kubur nanti. Allahu Akbar. Ni kena buatlah amalan ni. Amalan yang mudah je. Tampal di dinding-dinding rumah kita tu surah Al-Mulk. Ajar pada keluarga kita ni, nak jalan mana-mana baca surah Al-Mulk. Buat amalan dalam hidup kita ni dengan surah Al-Mulk. Dia panggil demikian. Kalau orang tanya kenapa baca surah Al-Mulk, nak suruh tersamaklah bila masuk dalam kubur nanti tak kena azab kubur pada diri kita ni. Ni amalan yang kita boleh buat. Jangan tunggu dekat nak tidur je. Saya perhati ramai di masjid-masjid surau-surau yang dah mula lepas pada habis sembahyang sunat ba'diyah, lepas pada sembahyang isyak tu baca surah Al-Mulk. Bagus dah tu, bagus. Tapi jangan baca lepas isyak saja. Tapi lepas pada kita tak baca-baca dah. Jangan. Dalam hidup kita ni sentiasa baca pada diri kita ni yang namakan dengan surah Al-Mulk. Jalan pagi-pagi baca surah Al-Mulk, kemudian tengah hari baca surah Al-Mulk, petang baca surah Al-Mulk, kemudian malam baca surah Al-Mulk, masuk nak tidur baca surah Al-Mulk. Biar surah Al-Mulk ni di bibir pada diri kita ni. Maknanya kita berjalan-jalan pun baca surah Al-Mulk. Ibu-ibu yang masak ni pun baca surah Al-Mulk. Kemudian keluarga kita ni dalam rumah tangga kita pun baca surah Al-Mulk. Biar kita ni sentiasa buat amalan-amalan yang dengan surah Al-Mulk ini sendiri. Ini maknanya hidup dengan surah Al-Mulk. Maknanya satu benda yang kalau ditanya pada kita kenapa nak suruh selamat daripada azab kubur, ataupun datangnya fitnah kubur, ataupun kita ni diserang di saat mana kita keseorangan di dalam kubur itu sendiri. Ramai orang kita ni takut kena serang dengan COVID, tak takut dengan kena serang azab kubur yang kena pada diri seorang tersebut. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang baca surah Al-Mulk setiap malam, Rasulullah kata, di kalangan umat aku ni baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, maka surah itu akan membela orang yang membacanya daripada seksa kubur. Ni yang biasa tanya pada saya ni, Ustaz, kat mana dalil yang menunjukkan kita ni kena baca surah Al-Mulk? Ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Dalam riwayat Imam Tirmizi sebut, siapa-siapa yang baca setiap malam, maka surah itu akan membela orang yang membacanya daripada kena seksa kubur. Bila kita dalam kubur tu, tiba-tiba kitanya dalam keadaan seorang-seorang, senyap-senyap dalam kubur tersebut, tiba-tiba datang serangan-serangan. Datang menakutkan, api, datang pula ular, datang pula kalajengking, datang pula benda-benda yang kita tak jangka, bom busuk yang amat sangat dalam kubur ni. Surah Al-Mulk menyelamatkan kita di saat mana kita dalam keadaan seorang-seorang dalam kubur. Bila kita kena buat? Sekarang lah. Sekarang ni kena buat dah. Jangan tunggu kita dalam keadaan kita nak masuk kubur baru kita nak buat. Itu rugilah pada diri kita. Sekarang ni kita buat. Panggil anak-anak kita, panggil keluarga kita, hidupkan dengan surah Al-Mulk. Ada hadis yang menyatakan surah Al-Mujadilah yang menjadi pelindung daripada dalam kubur bagi orang yang suka membacanya. Ada juga hadis yang lain sebut, dia kata bukan surah Al-Mulk je, surah Al-Mujadilah pun sama juga. Mujadalah pun boleh baca, Mujadilah pun boleh baca juga. Dalam hadis lain dinyatakan orang yang membacanya setiap malam akan selamat daripada fitnah kubur. Baca surah Mujadilah ni, kita terselamat daripada azab kubur, fitnah kubur. Syekh Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar Al-Ansari Al-Qurtubi di Pelabuhan Iskandariah, dia berkata,
diriwayatkan daripada Ibrahim bin Hakam daripada bapanya daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata pada seorang lelaki, "Mahukah kamu aku beritahu tentang hadis yang dapat menjadikan kamu gembira?" Ada diriwayat dia sebut ada seorang lelaki ni, "Nak tak kalau aku bagi tahu pada kamu satu hadis yang kalau kamu dengar ni kamu rasa gembira, kamu rasa seronok bila kamu dengar hadis ni?" "Tentulah wahai Ibn Abbas." Lalu orang tu jawab, "Naklah wahai Ibn Abbas, apa dia?" "Yang semoga Allah memberkati dan mengasihi kamu. Kalau kamu boleh sebut ni, Allah berkatlah pada diri kamu." Lalu Ibn Abbas berkata, "Hafallah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk." Hafallah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk itulah. "Dan ajarkan pada keluarga kamu." Sebut pada keluarga kamu kelebihan surah Al-Mulk. Bagi tahu pada keluarga kamu, anak-anak kamu, para pembantu kamu. Maknanya pembantu-pembantu dalam hidup kamu, driver kamu, orang gaji kamu, segala orang yang dekat dengan diri kamu, suruh mereka ni hafal dan baca surah Al-Mulk. Hafallah surah Al-Mulk dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Serta para jiran tetangga kamu. Bila berjumpa dengan jiran tetangga tu, selain tanya khabar dia, tanya dia, "Macam mana surah Al-Mulk kita hari ni?" Misal contohnya, kita dengan jiran-jiran kita. Kerana ia akan menolong, membantu dan membela kamu pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala. Surah Al-Mulk ni akan menolong kamu, membantu kamu dan menjadi penolong pada kamu di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Di hadapan Allah Ta'ala, dia akan meminta Tuhan untuk menyelamatkan orang yang membacanya. Surah Al-Mulk ni akan meminta pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkan orang yang membacanya daripada azab neraka ketika dia berada di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik lah. Kalau orang tu terhumban ke dalam neraka, tiba-tiba surah Al-Mulk datang yang dia baca. Ada satu malam yang dia tak boleh tidur, dia baca surah Al-Mulk misal contohnya. Baca penuh keikhlasan. Satu hari dia duduk seorang-seorang baca surah Al-Mulk, mengalir air mata dia. Baca surah Al-Mulk, tak panjang pun, 30 ayat je. 30 ayat je yang kita baca ni. Dan Allah Ta'ala akan menyelamatkan daripada azab kubur padanya. Ibn Abbas sebut demikian. Bagi tahu pada mereka ni, bila baca surah Al-Mulk, selamat daripada kubur dan selamat daripada kesengsaraan itu. Ini kelebihan surah Al-Mulk yang menyebabkan seorang tersebut akan terselamat daripada azab kubur. Allahu Akbar. Orang kita kan celik mata je pagi-pagi baca Facebook. Tiap-tiap pagi tengok Instagram. Tiap-tiap pagi lagi baca WhatsApp dalam hidup dia. Rugilah pada diri kita. Cuba kita ajar diri kita ni, bangun pagi je buka Quran. Kemudian lepas mari baca Quran, nak baca yang lain tu bacalah. Baca apa dia? Kalau kita kata tak sempat lah nak baca Quran, bacalah paling-paling tidak pun surah Al-Mulk, 30 ayat je pada diri kita ni. Bukannya panjang sangat pun, pada diri kita demikian. Kemudian tak boleh juga baca 3 kul pada diri kita ni. Tak boleh juga bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak boleh juga. Apa dia talqin lah orang ni kalau sampai peringkat tak boleh nak baca surah Al-Mulk, nak baca Fatihah, nak baca yang ni pun tak boleh dalam hidup dia. Rasulullah pernah bersabda, "Aku gembira jika ada di dalam setiap hati umatku." Rasulullah kata surah Al-Mulk. "Aku terlampau gembira kalau umat aku ni, semua di kalangan umat aku ni ada surah Al-Mulk." Mari kita kempen dan kita mula sebut tentang, kita berbicara di kalangan masyarakat kita supaya menghidupkan surah Al-Mulk. Sebab Rasulullah terlampau gembira dengan umat dia yang sentiasa hidup dengan surah Al-Mulk. Rasulullah sebut demikian, "Aku gembira jika dalam setiap hati umat aku ni ada surah Al-Mulk." Sukanya Rasulullah kalau dalam setiap hati kita, di kalangan kita ni, adanya surah Al-Mulk dalam diri kita. Ahli hadis Abu Abdullah bin Ibrahim Al-Ansari At-Tilmasani menyampaikan pada kami daripada gurunya yang mulia Abu Muhammad Yunus daripada Abu Al-Waqt. Beliau berkata, orang yang baca Qul Huwallahu Ahad, orang yang baca Qul Huwallahu Ahad ketika mana nazak, sakit, ketika menghadapi kematian, akan terhindar daripada azab kubur. Sama juga. Maknanya, kalau tak boleh baca surah Al-Mulk, bacalah Qul Huwallahu Ahad. Ulang. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Ni amalan yang ketiga yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Kemudian yang keempat, kebaikan yang kita lakukan musibah saat mana kita sakit. Kat nak meninggal dunia, tiba-tiba kita sakit. Orang ni pun boleh terlepas daripada azab kubur. Fitnah kubur. Ini yang keempat, amalan yang keempat. Di mana Abu Hurairah meriwayatkan daripada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut, "Man mata maridan, mata syahidan." Siapa-siapa yang mati dalam keadaan dia kena penyakit COVID ke, penyakit apa-apa yang dia mati di saat mana dia kena penyakit kanser ke, penyakit apa dia, penyakit lemah jantung ke, penyakit yang dia kena pada badan dia, saat mana dia meninggal dunia tu kerana sakit, dia meninggal dunia, mati dia mata syahidan, mati dia mati syahid. Kemudian wa wufiya fitnatul qabr, dan dia diselamatkan daripada fitnah kubur, wa ghudiya wariha alaihi birizqihi minal jannah, dan setiap pagi dan juga petang, wa ghudiya wariha alaihi birizqihi minal jannah. Bila dia dalam kubur, pagi dan petang dia akan bauan syurga Allah setiap pagi dan petang dalam kubur nanti. Allahu akbar. Ni cuba try lah. Nak tahu mati waktu mana kita ni masuk dalam kubur nanti. Ya ke ustaz ni sebut macam ni? Kita sebut. Bukan saya sebut, Rasulullah sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Kalau kamu kena sakit, kemudian sakit kamu tu kamu sabarlah, sabar. Tahan. Maknanya kamunya dalam keadaan yang kamu bertabah. Kamu tak mengeluh, kamu tidak rasa pada diri kamu ni apa dia? Menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni. Dalam hidup kamu, bila kamu kena sakit ni, kamu tahan. Kamu mati. Bila kamu kena ujian yang sebegitu, menghadap kamu depan Allah, kena dengan ujian ini, lalu mati, kamu mati syahid. Pahala tu, maksudnya, bila kamu masuk dalam kubur tu, mati dalam keadaan pahala mati syahid. Satu. Yang keduanya, nak sebutnya apa dia? Masuk dalam kubur, kamu tak ada fitnah kubur. Tak berlaku fitnah kubur pada diri kamu. Yang ketiga, wa ghudiya wariha alaihi birizqihi minal jannah. Waktu mana pagi dan malam, setiap hari dia dalam kubur dia tu, bau syurga Allah. Bauan syurga Allah tu. Setiap hari bau macam kita duduk dengan, bila kita duduk dalam kawasan yang dibakar bukhur kan. Bau wangi je, seronok je kita. Bau macam dalam syurga Allah. Bau seronok betul ada di kita. Dalam kubur demikian juga. Waktu mana, kerana dalam kubur ni orang yang jahat, bau perut dia, bau tubuh badan dia, bau tu. Kita ni kalau tak mandi sehari pun bau dah badan. Ni atas dunia, bukan dalam kubur lagi. Masuk dalam kubur dalam keadaan yang tertutup begitu, dalam kedalaman kita 7 kaki ke bawah ni, nak sebutnya, ataupun kita kedalaman kita ke bawah tu, dalam kadar yang dalam sebegitu, kemudian tak tahu apa benda yang berlaku ke atas ni. Cuba bayangkan macam mana keadaan yang demikian yang berlaku pada diri kita ni. Kemudian yang disebut Jami' bin Shaddad menyampaikan satu hadis daripada Abdullah bin Yasar, ketika mana aku duduk dengan Sulaiman bin Sar dan juga Khalid bin Fatah, keduanya menyebut tentang seorang lelaki yang mati kerana sakit perut. Masing-masing cakap ada seorang mati kerana sakit dalam perut. Pada masa itu keduanya mahu melihat jenazahnya. Salah seorang berkata pada temannya, bukankah Rasulullah bersabda, orang yang mati kerana sakit perut tidak akan diseksa dalam kuburnya? Tidakkah kita pernah dengar kan Rasulullah sebut, orang yang mati kerana sakit dalam perut dia, sama ada ta'un, sama ada penyakit yang terlibat dalam perut ni lah. Penyakit yang terlibat dalam perut ni, tiba-tiba dia meninggal dunia. Dengan keadaan ketaatan dia jaga perintah Allah, tiba-tiba dia gugur dia dalam menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saat demikian, tidakkah dia dianggap orang yang terselamat daripada diseksa dalam kubur? Nak gambarkan, Rasulullah gambarkan demikian. Ini 4, yang amalan yang keempat. Yang kelima,
carilah waktu yang terbaik untuk meninggal dunia. Amalan yang kelima. Kebaikan yang kelima, waktu yang terbaik kita meninggal dunia. Waktu yang terbaik kita meninggal dunia ni, maksudnya bila? Waktu yang terbaik kita meninggal dunia ni. Rabi'ah bin Saif meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa dia? Rasulullah kata, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Rasulullah kata, mana-mana orang Islam, bukan orang kafir tapi orang Islam, ataupun bukan orang munafik, mesti dia seorang muslim, yamutu yaumal jum'ah, dia mati pada hari Jumaat, au lailatal jum'ah, ataupun hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis tapi malam tu bermula daripada maghrib, dianya malam Jumaat, dia mati, illa waqahu Allahu fitnatal qabr, kecuali kematian dia itu menyelamatkan dia, oleh Allah selamatkan dia daripada kena fitnah kubur. Allahu Akbar. Masa dipanggil. Sebab tu kalau kita dalam kitab doa ni, kita minta dengan Allah, ya Allah, kurniakan pada dia aku, ya Allah, peluang untuk mati pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, ya Allah. Dalam doa kita lah, kita baca dalam keadaan demikian. Ni nak suruh kita ni terselamat daripada fitnah kubur, azab kubur, ataupun seksa kubur. Dua tiga benda ni yang menyebabkan kita menghadap depan Allah, tenang dan aman kita menghadap depan Allah. Menurut pandangan Ibnu Ali bin Ma'bad meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia sebut bahawa aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat akan selamat daripada fitnah kubur. Banyaklah riwayat yang cerita demikian. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat akan diselamatkan daripada fitnah kubur. Fitnah kubur. Dalam riwayat daripada Abu Nuaim Al-Hafiz, daripada Muhammad bin Munqadir, daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat akan selamat daripada seksa kubur, dan pada hari Kiamat dia akan datang dengan tanda syuhada pada mukanya. Allahu Akbar. Kelebihan orang yang nak sebutnya gambaran bagaimana bernilainya kematian pada hari Jumaat bagi orang mukmin. Orang kafir pun ada juga mati hari Jumaat. Ada juga si munafik mati pada hari Jumaat. Yang pastinya biar kita jadi mukmin. Lepas pada kita jadi mukmin, kita meninggal dunia pula pada kita pilih, ya Allah, bagilah peluang pada aku untuk mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, ya Allah. Banyaklah pandangan yang cerita tentang mengenai kelebihan hari Jumaat. Menurut pandanganku, terdapat hadis yang menunjukkan bahawa yang akan meniup trompet bukan malaikat Israfil. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Beliau meriwayatkan daripada Sulaiman, daripada Ahmad bin Al-Qasim, daripada Uffan bin Muslim, daripada Ahmad bin Salamah, daripada Ali bin Zaid, daripada Abdullah bin Al-Haris. Dia berkata, aku sedang berada dekat dengan Aisyah dan Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab bercakap tentang malaikat Israfil. Maka Aisyah berkata, wahai Ka'ab, beritahulah kepadaku mengenai malaikat Israfil itu. Ka'ab menjawab, kamu pasti telah mengetahuinya. Aisyah berkata, aku memang mengetahuinya, tetapi aku mahu mengetahui apa yang kamu ketahui tentang malaikat Israfil. Ka'ab lalu berkata, malaikat Israfil mempunyai 4 buah sayap. 2 buah terbentang di udara, 1 dipakai dan 1 lagi berada di atas bahunya. Arash terletak di atas bahunya. Pena terletak di atas telinganya. Apabila wahyu akan turun, maka dicatat terlebih dahulu dengan pena itu. Kemudian semua malaikat mempelajarinya. Itu cerita panjanglah. Dalam bab cerita Ka'ab bin Ahbar ni, nak sebutnya gambaran bagaimana keadaan pada diri kitanya bila kita nak pilih masa yang terbaik di kalangan kita ni untuk kita meninggal dunia bila? Maka pada hari Jumaat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang mendengar kuliah ini di kalangan mereka yang turut serta share ataupun turut serta subscribe terhadap YouTube yang kita channelkan ini, insya-Allah mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan semua terselamat daripada azab kubur dan fitnah kubur. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dalam membicarakan tajuk ini. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk diri kita lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.